Alright, so bab 10 berkaitan dengan pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Okay. So dalam manusia dan haiwan kita memerlukan pengangkutan. Misal kata macam darah tu kan, dia perlu ada sistem pengangkutan untuk membenarkan darah tu salur kepada sel-sel untuk mendapat nutrien. So dalam haiwan dan manusia, dia perlukan sistem pengangkutan ni sebab satu is untuk memerlukan bahan keperluan sel seperti oksigen, nutrien. Lepas tu satu lagi selain dia perlukan bahan keperluan, dia pun perlu membuang bahan buangan macamnya oksigen dan nitrogen. Okay. Lepas tu dalam haiwan dan manusia kita dibahagikan kepada unisel dengan multisel. Unisel maksud dia macam sel satu je lah, maksudnya dia tak bercabang and structure dia tak kompleks. So macam buku teks ni dia tunjukkan ameba. So ameba ni dia punya sel dinding tu sangatlah nipis, one cell thick, satu sel tebal je. So therefore dia tak ada sistem pengangkutan ataupun sistem pengedaran yang khusus. So maksudnya dia nak buang sel, dia nak buang bahan buangan ataupun meresap bahan keperluan, dia melalui cara resapan. Okay, cara resapan. Sebab dia punya dinding sangatlah nipis. So dia mudah untuk keluar dan masuk. Okay. And satu lagi dia punya jumlah luas permukaan isi padu adalah sangat besar. Maksud dia yang ni lah. Okay. Kalau unisel dia kecil, so senang untuk dia diffuse masuk. Kalau yang multicellular cell, so untuk memenuhi satu ruangan besar ni dia adalah sangat susah. Therefore yang ni JLP PI adalah kecil, JLP I untuk yang ni adalah besar. Alright. So disebabkan JLP bahagi I ataupun isi padu adalah sangat kecil, yang menyebabkan dia perlu ada sistem peredaran ataupun sistem pengangkutan yang khusus. Okay? See, first of all, kenapa dia ada sistem pengangkutan yang khusus? Sebab dia punya bersaiz besar dan tidak dapat memperoleh bahan keperluan yang cukup. Lepas tu, dia tak boleh nak menyingkirkan bahan buangan secara resapan seperti ameba tadi. Okay, lepas tu, kita tahu yang multisel ni sangat kompleks. Sangat kompleks, dia tak diletakkan dekat-dekat dengan permukaan. So, macam organ kita, dia dekat dalam sangat. So, therefore, dia nak exchange benda bahan buangan ataupun dia nak meresap bahan keperluan tu dari luar adalah sangat jauh. So, yang ni ciri-ciri dia kenapa multisel dia perlukan sistem peredaran yang khusus. First of all, sebab dia punya jarak persekitaran luar sangat jauh. Yang satu lagi, dia punya JLP bahagi isi padu adalah sangat kecil. Alright, so dalam sistem peredaran ni, multisel dia terbagi kepada dua, which are terbuka dan tertutup. Right, terbuka dan tertutup. So dalam silibus SPM, terbuka adalah untuk serangga. Okay, adalah untuk serangga. Lepas tu tertutup dia adalah untuk manusia, amfibia dan ikan. So berbalik kepada terbuka. Okay, terbuka, dalam sistem peredaran terbuka, kita tidak panggil darah dalam sistem peredaran terbuka sebagai darah. Kita panggil darah tu sebagai hemolimfa, ataupun kat sini definisi hemolimfa adalah cecair nutrien menyerupai darah dalam invertebrata ataupun binatang yang tak ada tulang lah. Okay, contohnya serangga. And then apa tu,
And then yang terbuka ni, sistem pengangkutan terbuka, dia punya binatang tu mempunyai ciri-ciri hemoselom. Hemoselom ni rongga badan lah. Okay, kat sini kalau nampak. Okay, rongga badan. Manakala dalam tertutup pula, again, dia adalah dia punya darah, kita panggil darah lah. Ada darah merah, ada darah putih. Yang darah tu adalah untuk bertujuan pertukaran oksigen dan nutrien melintasi dinding kapilari darah. Alright, berbalik kepada terbuka. Okay, kita nak tengok macam mana dia punya dia punya hemolimfa keluar dan masuk, keluar dari jantung masuk ke sel ataupun hemoselom tu tadi. Lepas tu bahan buangan dari sel tu akan masuk balik ke dalam jantung dan melalui ostium. Ostium tu nanti adalah lubang di badan serangga tersebut lah untuk dia keluarkan gas yang ataupun bahan buangan. Alright, first of all, kalau nampak di sini, okay, carta dia adalah 1. Jantung pam hemolimfa melalui salur darah ke dalam hemoselom. Okay. Lepas tu hemolimfa keluar dari jantung ke hemoselom apabila jantung mengecut. Alright, so yang ni adalah 1. Jantung first of all dia akan pam hemolimfa melalui salur darah ni lah. Okay, 1 dan 2 ni maksud dia sama. Okay, lepas tu, lepas dia dah masuk, hemolimfa dah masuk ke hemoselom, di sini akan ada pertukaran gas yang akan berlaku. Kalau tengok sini, okay, pertukaran bahan dari hemolimfa ke sel badan secara resapan. Alright, so after hemolimfa keluar, sebaik keluar dia daripada salur darah, dia akan masuk ke hemolimfa. Okay, kalau sel darah ataupun sel-sel tersebut perlukan hemolimfa, hemolimfa akan masuk terus ke dalam sel melalui resapan. Resapan ringkas ataupun resapan aktif lah. Alright, resapan. Okay, yang tu untuk bahan keperluan. Kalau sel-sel dah guna bahan-bahan ataupun oksigen, nutrien, dia perlukan buang benda yang dah dia makan ataupun dia dah guna. So, kat sini, okay, dekat sini, okay, hemofilia, tengok nombor 4, hemolimfa akan mengalir keluar melalui jantung ostium apabila jantung tu kendur. Okay, kalau tengok di bawah, bahagian bawah ni, okay, bahagian bawah ni, kat sini, selepas okay, jantung masuk ke hemoselom, okay, lepas tu kalau dah guna bahan tu, dia akan keluar. So, kat badan-badan serangga ni, dia sebenarnya ada lubang-lubang kecil. Okay, tengok sini lubang-lubang kecil yang kita tak nampak. So, kat situ, after sel-sel tu dah guna bahan buangan tu, dia buang ke hemoselom, lepas tu masuk ke salur darah and then akan melalui ostium. So, dia akan buang melalui ostium lah, right, untuk serangga. Okay, moving on, habis untuk terbuka, kita pergi ke tertutup. So, tertutup ni kita, darah tu memang kita panggil darah lah. Okay, darah. So, dalam darah, dalam sistem peredaran tertutup, dia ada satu ciri, iaitu dia ada ventricle, dia ada atrium. So, maksudnya, atrium dia akan pump masuk oksigen ataupun darah, ventricle dia adalah pump keluar darah. Alright. Okay, kita melihat kepada ikan terdahulu. So, kat sini, dia cakap, jantung ikan mempunyai 2 ruang, iaitu satu atrium, satu ventricle. Okay. Yang ni untuk ciri-ciri tertutup. Dia semua ada atrium, dia ada ventricle. Tapi bilangan atrium dan ventricle tu adalah berbeza dalam ikan, manusia dan amphibia. Okay. Dalam ikan dia ada satu atrium, satu ventricle. Right? Seperti yang begini. Salah. Yang tu untuk amphibia. Okay, macam ni.
Sorry. Ini satu atrium, satu ventricle. Ingat tadi ventricle dia adalah untuk keluar darah. Atrium dia adalah masukkan darah. Okay, first. Ini kepala ikan. Okay, kalau nak senang, kepala ikan. Ini mata dia, ini insang dia. Okay, insang dia. Okay, first of all, dia nak buang darah terdioksigen dari badan melalui ventricle. Which is ventricle dia akan pump keluar darah terdioksida melalui capillary, insang dan lepas tu keluar ke mulut. Okey, dan lepas tu second oksigen ataupun darah beroksida akan masuk balik ke dalam mulut dan masuk lagi ke dalam capillary insang dan dia akan mengalir ataupun mengedar terus ke dalam capillary systemic. Okay, di sini semua organ perlukan darah beroksigen. Therefore, oksigen yang masuk dalam capillary systemic tu tadi akan meresap ke dalam sel-sel. Pada masa yang sama, sel-sel yang nak buang bahan buangan tu macam CO2 ataupun nitrogen, dia akan meresap kembali ke dalam capillary systemic dan mengalir ke atrium. Okey, sistem ini kita panggil sistem peredaran tunggal sebab dia one way sahaja dan dia masuk ventricle sekali, atrium sekali. Okey, tunggal. Right, chop. Untuk peredaran ikan. Okay, moving on, kita pergi kepada amphibia. Okay, dalam amphibia, dia ada 2 atrium, 1 ventricle. Kalau tengok kat sini, ni atrium kecil je. Okay, ni atrium, yang ni ventricle. Ni ventricle. Alright, ventricle. So, dalam amphibia ciri dia 2A, 1V. Okey. Kat sini kita panggil dia punya peredaran sebagai peredaran ganda 2. Okey. Sebab satu, dia ada berbeza peredaran darah yang dia ada 2 peredaran iaitu peredaran pulmocutaneous dengan sistemik. So dia panggil peredaran ganda 2 lah. Alright. Tapi di sini dia punya peredaran ganda 2 kita panggil dia tak lengkap. Sebab kenapa? Dia punya, kalau tengok kat sini, dia punya ventricle hanya 1. Kalau tengok sini akan ada warna purple kan. So, maksudnya dia punya oxygenated blood dengan deoxygenated blood, dia tercampur sekali. Itu yang menyebabkan dia punya peredaran ganda 2 adalah tidak lengkap. Alright. So, kat sini kita tengok proses dia macam mana dia berlaku dalam amphibia. Alright. Again, kita akan selalu start dengan dia punya darah terdioksigen masuk ke dalam atrium. Okay, first of all, sel-sel akan buang bahan buangan. Okay, bahan buangan tu akan mengalir ke dalam atrium. Okay, darah ataupun darah terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. Lepas tu, at the same time, darah beroksigen dari peparu dan kulit diangkut oleh vena pulmonary ke atrium kiri. At the same time, oksigen juga masuk ke dalam badan amphibia tu. Sebab amphibia kita bagi contoh katak. Katak dia ada paru-paru dan kulit untuk dia bernafas, untuk dia ambil oksigen. So, ni contoh yang paling sesuai. So, oksigen dalam katak dia boleh melalui paru-paru dan kulit. Once dia masuk ke kulit, oxygenated blood dari luar tu akan masuk ke dalam atrium kiri. Okay.
at the same time 1 and 2 ni adalah berlaku serentak. Okey, lepas tu darah yang terdioksigen akan masuk ke dalam ventricle, and at the same time darah beroksigen akan masuk juga dalam ventricle. So kat sini berlaku percampuran darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Okey. Tapi even though dia ada percampuran, dia masih boleh membahagi yang mana oxygenated ataupun yang satu deoxygenated. Dia masih ada belah kiri dan kanan. Right? Lepas tu, lepas darah, dua-dua darah yang oksigen dan terdioksigen masuk ke dalam ventricle, okay, ventricle akan menggunakan masa dia untuk mengepam keluar. Okay, akan mengepam keluar both yang oksigen dengan dioksigen keluar. Okay, kalau yang terdioksigen dari ventricle tu dia akan keluarlah melalui kulit ataupun peparu. Yang oxygenated tu dia akan masuk ke peredaran sistemik untuk sel-sel yang lain guna. Okay, dia adalah sama. Alright, and same goes dengan manusia. Okay, manusia dia ada 2 atrium, 2 ventricle. Tidak macam amphibia, 2 atrium, 1 ventricle. Alright. Okay, yang ni tadi amphibia kita panggil sistem peredaran ganda 2, tapi tidak lengkap. Dalam manusia pula dia adalah lengkap kerana dia punya oksigen dengan terdioksigen adalah berpisah sama sekali. Itu yang dipanggilkan lengkap. Alright, dia tidak bercampur. So kat sini kita ada peredaran, kita pun ada ganda 2, which is 2 peredaran ataupun pengangkutan, which are peredaran pulmonary, okay, dan satu lagi adalah sistemik. Okay, senang cerita dia punya peredaran pulmonary adalah bahagian atas, sistemik adalah bahagian bawah. Di mana kalau ikutkan anak panah ni, kita start di sini atas kan, keluar. So darah terdioksigen dia akan keluar melalui arteri pulmonary, yang ni arteri pulmonary, dan keluar dari peparu. Lepas tu darah oksigen akan masuk balik ke peparu, masuk melalui atrium kiri, okay, atrium kiri, dan mengalir ke ventricle kiri. So itu peredaran pulmonary. Manakala untuk peredaran sistemik, okay, dia adalah dari darah dipam dari jantung ke semua. Okay, kat sini yang oksigen tadi, darah oksigen dari ventricle dia akan pump keluar melalui aorta dan ke semua sel kat sini. Okay, kat sini. Lepas tu selepas sel dah gunakan oksigen tu dan terjadilah darah terdioksigen, dan dia akan kembali ke atrium kanan. Okay, itu je untuk peredaran sistemik. Alright, chop. Okay, jom kita lihat dia punya persamaan dan perbezaan sistem pengangkutan atau peredaran dalam serangga, ikan, amfibia, manusia. Okay, serangga tadi kita tahu dia adalah terbuka, yang manakala yang lain adalah tertutup. Okay, first of all kita ingat sistem peredaran hanyalah untuk organisma multisel. Dua sebab tadi adalah dia punya dia punya luas permukaan dengan isi padu dia adalah jumlah luas permukaan bahagi isi padu adalah kecil. Itu salah satu kenapa. Second reason is that dia punya jarak sel dengan persekitaran luar untuk dia pertukaran bahan tu ataupun pertukaran gas adalah sangat jauh. Alright. Okay, lepas tu dia setiap
sistem peredaran dalam sistem peredaran multisel, dia ada jantung. Okay, jantung dia of course fungsi untuk mengepam darah. Darah adalah untuk yang tertutup, manakala hemolimfa adalah dalam terbuka. Okay, lepas tu dia punya sistem peredaran ni adalah berfungsi untuk mengangkut nutrien dan bahan buangan. Okay, remember kenapa tadi Nisa bagi kita tahu kat awal sekali, pengangkutan ni adalah untuk dia mengambil bahan keperluan dengan membuang bahan buangan. Okay. Lepas tu, persamaan untuk pengangkutan multisel pula dia adalah ada jantung. Lepas tu jantung dia hanya mengalir dalam darah sehala. Alright. Kalau dia ada dua hala, maksudnya dia akan ada pertembungan darah lah. So, efisiensi untuk mendapat darah yang berkualiti ataupun nutrien adalah sangat terhad. Okay, macam traffic jam lah. Okay. Mari kita melihat kepada perbezaan pula. Okay. Jenis peredaran sistem. Okay, tadi kita dah bincangkan. Serangga adalah terbuka, manakala ikan amfibia manusia adalah tertutup. Okay. Bilangan peredaran. Okay, dalam serangga adalah tiada. Lepas tu, ikan adalah tunggal, di mana dia hanya mengalir sehala dan dia masuk dalam ventricle sekali, atrium sekali. Manakala amfibia dan manusia adalah ganda dua. Tapi amfibia dia tidak lengkap sebab dia punya percampuran darah oksigen dengan terdioksigen. Manusia adalah lengkap kerana dia punya darah tidak bercampur. Okey. Untuk serangga pula, dia punya jantung dia ada banyak. Okey, jantung dia ada banyak. Ikan tadi kita ada satu atrium, satu ventricle. So, dia ada dua ruang jantung. Dua ruang jantung. Amfibia dia ada 3 sebab 2 atrium, 1 ventricle. Manusia macam biasa kita ada 4 sebab ada 2 atrium dan 2 ventricle. Alright. Manakala pengasingan darah beroksigen dengan darah terdioksigen hanya untuk amfibia dan manusia. Di mana amfibia tadi adalah tidak lengkap sebab ada pencampuran. Manusia lengkap sebab tiada pencampuran disebabkan oleh ada 2 atrium dan 2 ventricle. Okey. Masuk kepada sistem peredaran manusia. Okey, sistem peredaran manusia kita ada 3 komponen: darah, jantung dan salur darah. Okey, darah of course dia adalah medium pengangkutan di mana dia ada 3 komponen yang utama: plasma, sel darah dan platelet. Okey. Lepas tu jantung of course kita tahu adalah untuk pam darah lah untuk semua badan. Lepas tu salur darah dia terdiri pada arteri, capillary dan vena. Okey. Ini adalah network dia. Alright. Kat sini kita tahu tadi kita belajar manusia dia ada 2 atrium, 2 ventricle. Okey, bawah ni. Okey, dia dipisahkan oleh ruang di sebelah kanan oleh dinding berotot, septum. Alright, septum dia ada otot kat sini, panggil septum. Okey. Okey, di sini atrium menerima darah dan kembali ke Okey, di sini dia cakap ventricle mempunyai dinding yang lebih tebal. Kenapa dia perlu ada dinding yang tebal? Okey, tadi kita bagi tahu, kita belajar yang atrium atas ni, atrium
Yang atrium ni, dia adalah darah masuk ke dalam. Betul? Darah masuk ke dalam jantung. Tapi ventricle, dia adalah darah yang keluar dari jantung. Dan darah yang keluar dari jantung ni, dia perlu high pressure. Sebab dia perlu keluar. Kalau dia low pressure, dia tak boleh keluar. Therefore, kenapa dinding ventricle perlu tebal? Disebabkan dia perlu menampung pressure yang kuat. Okay, dia ada menampung pressure yang kuat. Tapi, di ventricle kiri, dia paling tebal dan berotot. Sebab kenapa? Sebab ventricle ataupun belah kiri ni, dia adalah pembawa darah beroksigen. So, darah beroksigen ni kita perlukan di semua badan. So, untuk make sure that semua badan ni terima oksigen yang cukup, therefore dia kena ada pressure yang sangat-sangat tinggi. That is why dia punya dinding sangatlah tebal dan berotot. Compare tu yang kanan. Kanan tu berotot tapi tidaklah sangat seperti yang di kiri. Okay, yang tu dia punya reason kenapa dia otot dan tebal. Kerana dia perlu pump darah oksigen ke seluruh badan. Okay. Kat sini, yang ni selalu ABC akan keluar. Dia akan tanya, arteri darah utama adalah aorta. Manakala vena cava adalah vena utama yang mengangkut darah terdioksigen kembali ke jantung. Okay, aorta adalah arteri darah yang membawa darah oksigen ke seluruh badan. Okay, oksigen kita perlu dalam seluruh badan. Manakala vena cava adalah vena utama yang membawa darah terdioksigen balik ke jantung dan akan pump keluar ke badan. Keluar dari badan. Okay. Lepas tu, injap sabit. Soalan selalu kan tanya, injap sabit di mana? Okay. Injap tricuspid, injap bicuspid. Okay, berbeza dia punya tempat. Okay, injap ni di jantung ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk make sure darah tu jalan dalam sehala. Alright. Lepas tu kena ingat injap sabit ni di mana? Di arteri pulmonary. Okay, di arteri pulmonary. Lepas tu injap tricuspid adalah di ventricle kanan. Okay, ventricle kanan ataupun atrium kanan. Manakala bicuspid adalah di sebelah kiri. Okay, kalau tengok sini, jangan confuse dengan sebelah kiri dan kanan. Okay, dia punya kiri dan kanan adalah terbalik dengan kita. Mirror. Bukan mirror. Terbalik lah. Dia punya vice versa. Kalau kita tangan kiri di buku tu sebenarnya adalah kanan. Alright. Okay. Lepas tu, lagi, septum adalah untuk memisahkan bahagian jantung kiri dan kanan, iaitu dia memisahkan ventricle kiri dan kanan agar tidak bercampur darah. Okay. Agar tidak bercampur darah. Right, tu je yang kena ingat. Dia tak perlu hafal sangat. Just tahu apa benda tu. Injap kat mana, septum kat mana. Alright. Okay. Lepas tu moving on kepada komposisi darah manusia. Alright. Komposisi darah manusia ada terbagi kepada 3. Okay, 55% adalah plasma, 45% adalah komponen sel yang lain-lain. Alright. Plasma. Okay. Nanti kita tengok ke plasma, kita tengok kepada komponen sel. Okay, komponen sel ni kita terdiri kepada 3. Iaitu leukosit, eritrosit dengan platelet. Okay, eritrosit nama lain dia adalah merah. Leukosit, leukemia adalah darah putih. Okay, leukemia yang kita selalu dengar, orang kekurangan darah putih, itu adalah leukemia.
Therefore, leukosit itu adalah darah putih. Okay. Balik kepada komponen plasma darah. Komponen plasma yang 55% tadi. 55%. Dalam 55% tu dia ada air, dia ada protein plasma, bahan terlarut, hormon dan enzim. Again, senang cerita, air adalah berfungsi sebagai pelarut dalam semua bahan ataupun gas lah. Bahan. Lepas tu, kita ada protein plasma. Protein plasma senang ingat FAG. FAG. F-A-G. FAG. Ataupun nak ingat AFG pun boleh, macam away from keyboard. Tapi ni kita K tu keluar ganti kepada G. So, albumin ni adalah untuk osmosis darah, AO. Fibrinogen adalah beku darah, FB. FB. AO. Globulin adalah untuk defense, GD. Defense. Ataupun GT lah, tahan. GT. Alright. Itu jadi pengingat. Globulin, pertahanan. Albumin, osmosis, tekanan. AOT. AOT patutnya. Lepas tu, fibrinogen adalah pembukuan darah, FB. Lepas tu kita ada bahan terlarut seperti nutrien. Of course, nutrien ni adalah untuk membekalkan tenaga, pertumbuhan dan pengekalan kesihatan. Senang cerita, letak je tenaga. Again, bahan buangan seperti toksik, nitrogen dan lain-lain. Lepas tu, bahan terlarut yang lain ada gas oksigen. Right. Moving on, dalam komponen plasma darah pula pun ada hormon dan enzim. Hormon adalah mengawal aktiviti fisiologi dalam badan. Macam kita punya tindak balas lah dalam badan. Right? Hormon fisiologi. Ataupun kita punya bentuk badan. Tu kita panggil physical biology. Tu yang dinamakan fisiologi. Right. Enzim pula adalah untuk proses metabolisme. Kita ambil metabolisme. Right. Itu untuk ingat. Hormon, fisio, enzim untuk metabolisme. Alright. Kita pergi kepada yang 45% komponen sel. Iaitu tadi kita dah panggil. Kita ada listkan 3. Eritrosit, darah merah. Platelet dengan darah putih tadi, leukosit. Alright. Ciri-ciri darah merah adalah cakra dwicekong. Alright. Cakra dwicekong, yang ni hafal. Alright, yang highlight ni. Dia punya JLP bagi I adalah sangat besar. Kenapa sangat besar? Maksud dia punya saiz kecil lah. Saiz kecil. Dia saiz sangat kecil. Tu yang JLPI tu dia adalah besar. Kenapa dia perlu kecil? Sebab untuk mudah pertukaran gas. Kalau sangat besar, mengambil masa untuk dia pertukaran gas dan tidak cekap. Lepas tu dalam sel darah merah, dia ada nukleus. Berbanding dengan sel darah putih, dia ada nukleus. Kalau tengok sini nanti, sini sel darah putih, dia ada nukleus kat tengah-tengah ni. Yang warna purple gelap ni. Yang tu nukleus. Tapi dalam sel darah merah dia tak ada nukleus. Kenapa dia tak ada nukleus? Sebab dia nak banyak hemoglobin masuk dalam dalam sel darah merah tu. Kenapa hemoglobin ni sangat penting? Sebab hemoglobin ni terkandungnya darah oksigen, di mana tapak oksigen akan bergabung di situ. Lepas tu satu lagi dia adalah sangat penting, di mana
dia punya tempoh. Yang ni selalu dia akan tanya, tempoh darah merah adalah berapa? So, 120. Dia sangat long lasting dan dia dihasilkan dalam sum-sum tulang. Alright. Fungsi darah merah. Again, darah merah dia ada hemoglobin. Hemoglobin ni sebenarnya dia menyebabkan warna dia dalam warna merah. Okey. Dalam hemoglobin ni dia ada kumpulan hem. Hem ni ingat tadi ni sudah bagi tahu. Hem ni dia terkandung tapak oksigen. Di mana tapak oksigen lah. Di mana nanti darah merah tu banyak oksigen lah. Alright. And kalau darah merah tu terkandung oksigen, kita panggil tu oksihemoglobin. Alright, oksihemoglobin. Alright, chop. Untuk darah merah. Kembali kepada platelets. Okey. Platelets ni dia punya definisi adalah cebisan cytoplasm sel yang berasal daripada sum-sum tulang. Okey. And dia cuma boleh bertahan lebih kurang 1 minggu dan adalah untuk pembekuan darah. Tu je fungsi dia. Tiga main point yang pertama, cebisan cytoplasm. Dia bertahan selama 1 minggu dan fungsi dia adalah untuk pembeku darah, untuk membeku darah. Right, that's it. Okay. Kat sini, okay. Sini dia cakap, fikirkan kenapa sel darah merah dalam katak dia ada nukleus yang besar. Apakah kebaikan dan keburukan mempunyai sel tersebut? Okay, first of all, kalau keburukan dia adalah, tadi dia tak ada hemoglobin yang cukup lah. Okay. Di mana oksigen dia tak banyak store dalam darah merah dia tersebut sebab nukleus tu dah mengambil tempat dalam sel darah merah. Okay. Okay. Moving on, kita pergi ke sel darah putih iaitu leukosit. Okay, leukosit ni dia tak seperti sel darah merah dia bentuk bulat. Of course, yang ni normal lah, normal sel darah merah. Tapi untuk sel darah putih, normal ke tidak, dia punya shape tetap tidak tetap. Alright, maksudnya dia punya sel darah merah berbentuk macam-macam lah. Tak tetap pun, ataupun berubah-ubah. Lepas tu lagi leukosit tadi ni saya cakap, dia ada nukleus. Dia tak sama dengan sel darah merah yang tak ada nukleus. Dia ada nukleus dalam sel darah merah tapi sangatlah sedikit. Alright. Lepas tu lagi leukosit, kita tahu dia sel darah putih, warna putih. Of course, dia tak ada hemoglobin. Sebab hemoglobin tu adalah yang menyebabkan dia jadi warna merah. Okay. Lepas tu tempoh dia pun sangatlah sedikit. Iaitu kurang daripada 5 hari. Right. And of course, dia adalah dari sum-sum tulang. Alright. Leukosit ni dia ada 2 kategori. Granulosit dengan agranulosit. Okay. Granulosit maksud dia, dia tak ada, dia bergranul. Maksud dia punya nukleus kan berpecah-pecah. Kalau sini sebenarnya dia berpecah-pecah saja. Tak nampak. Okay. Berpecah-pecah. Yang ni pun ada 1, 2. Yang ni dah pecah banyak dah ni. Pecah banyak sangat. Okay. Tapi dalam agranulosit, dia punya nukleus dia adalah bentuk perfectly bercantum. Dia tak ada berpecah. Tu yang dimaksudkan bergranul dengan tidak bergranul. Okay, granulosit dia adalah bergranul di mana dia punya nukleus dia adalah berpecah. Manakala agranulosit di mana dia punya nukleus tidak bergranul di mana nukleus dia adalah cantik, dia tak putus-putus. Alright. Kat sini macam mana nak hafal contoh granulosit dalam sel darah putih? Senang ingat band 10 lah. Okay, band 10. Band, basinofil, eosinofil and neutrophil. Okay. Kita start dari B. Okay. Okay, basophil.
bilangan basofil paling rendah dalam darah. Alright, yang ni abaikan. Kita tengok function dia. Basofil adalah dia mengandungi heparin untuk pembekuan darah. Okey. Kalau ingat BH. Okey, BH. Berita harian, right? BH. B basophil, H heparin. Okey. Dia punya apa tu? Granul dia semua dah berpecah belah dah. Okey. Dia dah fill semua tu dalam sac dia punya bulatan ni. Sac lah SSQ. SSC. Alright. Lepas tu kita pergi pada eosinofil. Okey, senang cerita macam mana nak hafal eosinofil. Fungsi dia adalah enzim, membebaskan enzim untuk tindak balas alergi. EE, eosinofil enzim. Okey. Kat sini macam mana nak tengok, dia punya nukleus adalah terbahagi kepada 2 cuping lah. 1, 2. Dia tak obvious kat sini. Okey, untuk gambar. Manakala untuk neutrofil, senang ingat N adalah untuk menelan luka. Kat sini guna akronim LMN. L adalah luka, M adalah menelan, luka menelan neutrofil. Alright? Luka menelan neutrofil. Itu saja untuk granulosit. Alright? Ingat benten. Okay? BH, basophil heparin, eosinofil EE, enzim. Lepas tu neutrofil elemen. Luka menelan neutrofil. Okay? Menelan sel. Alright. Lepas tu agranulosit. Okay, contoh agranulosit ada 2. Dia punya akronim kita guna ALAM. Okay, agranul. Lepas tu L tu adalah limfosit, M tu adalah monosit. Alright. Okay, fungsi limfosit kat sini kalau tengok dia punya nukleus dia adalah intact lah, dia padat. Okay, dia padat dalam satu tu. Sangat cantik. So, limfosit dia adalah untuk menghasilkan antibody and antitoxin. Itu je function dia. ALA. Okay. ALA ataupun LA. Okay. Kalau tengok sini pun senang lah. LA kan. Alam kan tadi kan. LA. So, limfosit adalah untuk antibody dan antitoxin. Alright. Lepas tu monosit senang, dia macam neutrofil. Okey, fungsi dia sama dengan neutrofil iaitu menelan bakteria. Okey, menelan bakteria. Soalan SPM pernah keluar ditanya yang mana mempunyai selain neutrofil. Tak, ditanya menelan sel bakteria yang mana? So, jawapannya adalah neutrofil dengan monosit lah. Yang ni dalam soalan ABC sebenarnya, MCQ. Okay, moving on. Okay, kita tengok pada salur darah manusia. Yang ni brief through je lah sebab yang ni pun common sense kita selalu tengok kan. Alright, artery. Okay, beza artery dengan arterial adalah berbeza ya. Okay, artery adalah yang dia punya main, dia bukan main, dia punya besar sikit, pembuluh, pembuluh salur darah tu yang main, arteri. So arteri selalu ingat dia adalah bawa darah oksigen. Okay, sini dia adalah mengangkat darah keluar dari jantung. Sebab tadi kita tengok jantung kan. Dari sini, okay, kita ambil contoh. Sini oksigen dia akan keluar dari jantung. Alright. Keluar dari jantung sini. Okay. Keluar jantung. Again di arteri, tekanan darah dia selalu sangatlah tinggi. Kenapa? Satu lagi. Kenapa? Sebab dia terkandung darah oksigen. Ingat, oksigen dia kena transport oksigen tu ke semua badan. So, to make sure that semua badan dapat, dia kena menampung tekanan yang tinggi. Okay. Lepas tu,
kita ada aorta. Aorta adalah arteri utama, iaitu kalau tengok kat jantung, kat sini. Okay. This is your aorta. Okay. Kalau yang ni bocor, yang aorta tu bocor, high percentage tu meninggal tu amatlah sangat tinggi, sebab kita tahu oksigen di bawah tekanan yang sangat tinggi di situ. So kalau sini putus, so darah tu akan keluar dengan cepat. So therefore kalau lambat stop, dia akan lost blood lah, right? Tapi still dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, kalau selamatlah orang tu. Okay. Ada sangat key point. Alright. So arteri bercabang. Okay. Di setiap cabang arteri kita panggil dia arteriol. Alright. Arteriol. Okay. Itu je. Arteri, arteriol dengan aorta. Alright. Lepas tu kita moving on kepada capillary darah. Okay. Capillary darah ciri dia adalah sangat nipis. Kenapa dia perlu nipis? Sebab kalau dia tebal, macam mana darah nak keluar daripada capillary ni ke sel? Yang ni dalam ni sebenarnya sel sebenarnya. Okay. Dalam ni banyak sel. Okay. Okay, dan ni sebenarnya banyak sel. So, kalaulah capillary darah lu sangat tebal, darah tak boleh nak keluar daripada salur capillary ni lah untuk masuk ke dalam sel. Alright? And of course untuk pertukaran gas ataupun bahan buangan. Okay. Lepas tu kita ada vena. Vena again dia punya dinding tu tak adalah sangat tebal seperti arteri, sebab dia tak perlukan high pressure untuk mengalir balik dia punya darah terdioksigen. Alright. Okay. Sama juga dengan arteriol, yang di vena cabang-cabang dia kecil tu adalah kita panggil venular. Right? Okay. Yang ni tak ada sangat masalah. Alright. Kat sini. Okey, soalan suka tanya, apakah perbezaan arteri, capillary, vena? Alright. Remember tadi kita selalu ingat arteri adalah pembawa oksigen. So kalau oksigen dia kena dia ada tekanan darah yang sangat tinggi. So untuk withstand dia punya tekanan, dia untuk menampung tekanan yang tinggi tu, dia punya otot kenalah tebal, and dinding pun dia kena tebal. Otot dia kena kenyal, dia kena very elastic. Okay? Kalau dia keras, tak boleh nak picitkan, dia tak boleh nak pumpkan darah tu dengan high pressure. Okay? Of course, dia kena ada dinding tebal untuk menampung tekanan, dan otot dia kena kenyal untuk pump sekuat tenaga yang dia boleh. Right? Itu beza dia dengan vena. Okay? Vena nipis, dan dia punya otot adalah kurang kenyal dan dia tidaklah berotot. Okay, kita compare side by side. Alright. Moving on, kita tengok kat lumen. Okay, lumen adalah lubang ni. Lubang kecil ni. Okay, again, kembali kepada tekanan darah. Okay, kita tengok balik tekanan darah arteri sangatlah kuat. Therefore, untuk menghasilkan tekanan darah yang kuat, dia punya lumen of course lah kena kecil. Logik lah kan. Sama juga dengan vena. Vena dia tak perlu tekanan yang kuat darah tu. So dia punya lumen adalah besar. Alright. Kat sini, lepas tu kita melihat kepada injap. Okay, injap di arteri dia hanyalah ada di pangkal aorta, manakala vena dia ada injap. Dia mempunyai injap untuk mengekalkan aliran darah salah.
dia ada injap kat setiap vena tu lah, dia punya opening vena tu ada injap dia sendiri. Alright, again tengok sini tekanan darah, of course arteri adalah tinggi, vena adalah sangat rendah. Okay, sangat rendah. Lepas tu arah aliran darah, ingat dia punya arteri dia kena supply untuk semua, dia membawa darah oksigen. So oksigen tu perlu supply ke semua badan. So therefore arah aliran dia adalah dari jantung ke seluruh badan. Manakala vena dia adalah darah yang terdioksigen dari seluruh badan ke jantung. Dia back to jantung baliklah. Sel yang dah diguna masuk balik ke dalam jantung. Okay, moving on, kita lihat kepada capillary. Capillary tadi kita ingat kita perlukan one cell tick, satu sel dinding tebal je. Sebab dia perlukan pertukaran gas. So therefore dinding dia setebal satu sel. Dan dia tidaklah berotot. Dia tidak perlukan otot. And lumen dia adalah kecil je. Alright. Tiada injap, tekanan darah rendah. Sebab dia punya lumen kecil. Therefore dia punya tekanan rendah. Darah adalah rendah. Alright, lepas tu aliran darah dia adalah arteri ke vena. Sebab kenapa? Kalau tengok sini, memanglah arteri. Dia duduk di antara arteri dengan vena. Therefore dia punya aliran darah adalah dari arteri ke vena. Alright. Okay, kita tengok kepada mekanisme denyutan jantung. Okay. Jantung ni dia ada otot, sangatlah berotot. Kenapa dia ada berotot? Sebab dia perlu pam darah, right? So dia ada otot bernama otot cardium. Okay, otot cardium. Okay, di sini jantung kita kan, time dia pam, dia bukan bergantung dengan otak kita cakap pam lah. Dia tidak. Dia bersifat myogenik, di mana maksud dia tak perlu pun otak kita cakap pam, dia akan pam. Dia akan pam secara sendiri. Maksud dia solo, dia bekerja dengan solo. Dia tidak perlu arahan orang. Yang tu kita panggil myogenik. Tidak perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Alright. So, kalau tengok dalam cerita doktor, kalau nampak diorang letak doktor tu keluarkan jantung dari pesakit, lepas tu masuk dalam bekas. And then, surprisingly, jantung tu masih pumping, walaupun dalam bekas. That is why dia dipanggil myogenik. Sebab dia tak perlu pun menerima isyarat dari sistem saraf. Sebab asalkan dia ada nutrien, yang betul, lepas tu oksigen yang pada tahap yang maksimum ataupun tahap yang diperlukan, dia memang dah boleh berfungsi walaupun dia diletakkan di luar badan. Alright, itulah untuk jantung. Okay, kita tengok macam mana pengepaman jantung berlaku. Pengepaman jantung adalah dimulakan oleh perentak jantung. Perentak maksud dia ada satu something yang impuls yang bagi dia degup lah. Untuk dia degup. So, perentak jantung ni dia diletakkan di nodus SA. Nodus SA ni dia akan menjana electric impulses. Lepas dia dah menjana impulses di SA nodus ni dia akan merebak dengan cepat kepada kedua-dua atrium ni. Secara serentak. Lepas impuls tu dah bergerak ke kedua-dua belah atrium, of course lah dia kena bekerja. Dia dah hantar message untuk pump. Then the next step is that atrium dia akan mengecut. Mengecut dan mengepam darah tolak masuk ke dalam ventricle. Mengepam darah ke dalam ventricle. Lepas tu
Lepas dah masuk darah dalam ventricle, kita ada AV node. Nodus AV ataupun nodus atrioventricle. So, AV nodus ni, dia akan mendapat message ataupun impuls lagi dan pergi kepada, dia akan menghantar impuls dia kepada berkas his dan gentian perkenji. Okay, yang ni is dia punya salur messenger lah, impuls dia. Okay, AV node dia akan hantar message kepada gentian perkenji dengan berkas his, beritahu, okay, apex jantung. Nanti kita akan mengecut. Okay, mengecut. Nanti kita mengecut. Alright. So, when gentian perkenji dan berkas his ni dah dapat message untuk mengecut, so therefore apex tu akan mengepam lah. Mengepam dan membuat kerja dia. Mengepam darah keluar dari ventricle. Okay, satu melalui aorta, satu melalui vena. Okay, aorta itu yang beroksigen, yang vena tu adalah yang bukan beroksigen. Alright, macam tu je. Okay, ulang balik Kita start dari A. Okay, kita start macam mana jantung berlaku. Okay, kita start dari SA nodus. Okay, SA nodus adalah dia punya perentak jantung. Okay, nodus SA dia menghantar message ataupun impuls kepada atrium. Okay, salah satu atrium dulu. Lepas tu, dia akan merebak message tu kepada atrium di sebelah. Di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Okey, lepas kedua-dua belah atrium dah mendapat message dari SA nodus, dia akan mengecut. Okey, dia akan mengecut. Okey, mengecut, darah pun masuk ke dalam ventricles. Okey, lepas darah dah masuk dalam ventricle, AV nodus dia akan membuat kerja dia untuk menghantar impuls kepada gentian perkenji dan berkas his. Okey, lepas berkas his dan gentian perkenji sudah mendapat message dan sampai di seluruh jantung tu, jadi di mana apex jantung tu akan mengecut dan mengeluarkan darah dari ventricle. Macam tu je. Alright. SV node, lepas tu kecut, AV node, lepas tu kecut, lepas tu keluar. Macam tu. Okay, lepas tu kita selalu dengar bunyi loop dub kan. Sebenarnya loop dub tu bunyi tu dikeluarkan oleh injap. Alright. Yang loop tu disebabkan bicuspid di sebelah ventricle kiri. Okay, ventricle kiri. Dub tu disebabkan injap sabit yang besar. Alright, injap sabit di aorta. Alright. Lepas tu kita melihat kepada pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Alright. Di sini di sini, okay, let's say kata kenapa kaki kita selalunya cepat kejang kalau kita tak bergerak. Sebabnya satu, kita punya darah yang terdioksigen tidak dapat pump dengan kelajuan yang tinggi ataupun tekanan tinggi untuk kembali ke jantung. Therefore, kenapa dia tak bolehlah kembali ke jantung? Sebab satu, kalau kita punya darah dia oksigen kan, dia nak naik susah sebab dia melawan arus gravity. Satu. And then kita tahu yang tekanan darah terdioksigen adalah sangat rendah. Therefore, kenapa kita perlu gerakkan kaki kita time kita rest, time kita rehat, agar when kita tutupkan, kita gerakkan muscle, kita actually menekan salur darah kita untuk dia mengembang mengecut agar dia punya darah tu boleh naik balik ke jantung. Therefore, itulah yang menyebabkan kaki kita cramp kalau kita duduk lama, kita tak bergerak. Alright, dia punya darah terdioksigen tu tak bergerak ke atas. Okay, yang tu je.
Okay, untuk pengecutan otot. Okay, moving on, kita tengok kepada pembekuan darah. Alright, pembekuan darah. Kenapa kita perlu ada pembekuan darah? First of all, kalau darah kita expose kat environment, kat surrounding, and then kita tahu environment kita sangatlah kotor. Okay, even kita tak nampak. So, kalau kita exposekan darah kita kat luar, kita mudah terjebak dengan, bukan terjebak, darah kita expose dengan all microorganisms. Alright, therefore kita akan senang dapat penyakit lah. That is why kita perlu ada pembekuan darah. Okay, untuk mencegah kemasukan mikroorganisme. Lepas tu kita pun perlukan pembekuan darah untuk menurunkan tekanan darah. Let's say kita tak ada kita berdarah, kita bleeding, kita terpotong jari. Lepas tu darah keluar. And then kalau darah banyak sangat keluar, of course kita punya blood kurang. So blood kurang, kita boleh menyebabkan tekanan darah yang rendah. And then kalau tekanan rendah, dan kita lost oxygen lah. Lost oxygen and maybe pengsan. Kalau lama sangat pengsan, maybe boleh membawa maut. Alright, tu logik dia. Okay, di sini kita lihat macam mana pembekuan darah berlaku. Sini kita lukis. Yang ni is tangan yang cedera lah ataupun luka. Okay, kat sini dia tahu kita punya darah memang akan selalu mengalir. Alright, so when kita punya sistem detect tangan kita luka, okay, automatically semua sel darah merah ni dia akan masuk ke tempat yang luka tadi. Alright, dia masuk ke tempat luka. Okay, tempat luka. Okay, lepas tu datang pula platelets. Datang pula platelets yang membawa thrombokinase. Okay, thrombokinase ni adalah bahan pengaktif. Maksudnya nanti dia nak detect, bagi tahu, okay, sini ada tempat rosak. Okay, platelet ni membawa thrombokinase dan dia akan melekat di sini. Okay, di sini. Right, that's tu. Lepas tu dalam salur darah kita ada prothrombin. Memang ada wujud dalam salur darah kita, iaitu protein plasma tak aktif. So, when dia lalu kan, when prothrombin tu lalu, and then disebabkan oleh dia punya disebabkan dia lalu tadi, and then dia terjumpa dengan bahan pengaktif iaitu thrombokinase. Jadi thrombokinase dia akan bercantum dengan kalsium dan vitamin K untuk mengubah prothrombin ni kepada thrombin. Alright, again, thrombokinase yang terdapat dalam platelet tadi yang dah bercampur dengan darah merah di tempat luka tadi, dia akan bercampur dengan kalsium dan vitamin K untuk mengubahkan prothrombin kepada thrombin. Alright, thrombin. Lepas tu kan tadi yang platelets tadi, darah semua dah terikat kan. Okay, terikatan di situ dia hanyalah fibrinogen. Okay, yang mudah larut. So maksudnya kalau kena darah dia larutlah, hilanglah dia punya network, dia punya ikatan tu. So untuk dia membiarkan dia punya ikatan tu tak larut, so dia punya darah tu untuk bergumpal. So thrombin dia akan pergi ke fibrinogen. Okay, dia akan combine dengan fibrinogen supaya dia menjadi fibrin, ikatan yang di sini, okay, di darah ni, agar dia tak larut.
Okay, sebab tadi fibrinogen kalau dia kena benda, dia akan larut. So, darah tu dia tak beku lah, dia tak gumpal. So, untuk mengelakkan darah tu tidak bergumpal, disebabkan fibrinogen yang larut tadi, dia kena bertukar kepada fibrin untuk dia tak larut dan biarkan darah yang di tempat luka tu menjadi gumpalan dengan bantuan trombin. So, trombin dia akan bercantum dengan fibrinogen untuk menjadikan ikatan tu tidak larut. Okay, itu je untuk pembekuan darah. Okay, saya ulang balik. So, kalau tempat tu terluka, so darah merah dia akan pergi ke tempat luka tu. Lepas tu platelet yang membawa thrombokinase iaitu bahan pengaktif akan bersama-sama dengan darah merah di tempat luka. Lepas tu thrombokinase yang dalam platelet tu dia akan bergabung dengan kalsium dan vitamin K untuk merubah ataupun mengubahkan prothrombin kepada trombin. Alright. Setelah itu disebabkan ikatan darah merah di tempat luka tu sangatlah larut. Okay, iaitu kita panggil fibrinogen, ikatan tu fibrinogen. Jadi untuk supaya dia tak larut ataupun biarkan darah tu membeku ataupun terikat, kita perlu letakkan trombin ke fibrinogen tersebut agar dia menjadi ikatan tidak larut yang kita panggil sebagai fibrin. Alright, yang itu je untuk mekanisme pembekuan darah. Alright, ciri-ciri isu kesihatan yang orang tidak ada ataupun orang yang tidak mampu untuk membeku darah diorang. Okay, dia ada 3 jenis penyakit iaitu hemofilia, trombosis dengan embolisme. Okay, hemofilia ni memang selalu berlaku lah. So, hemofilia ni maksudnya kalau tangan orang tu terluka, dia punya darah tu tak boleh stop. Okay, maksud dia tak ada faktor ataupun dia tak ada faktor pembeku darah. Alright, kalau kat sini dia adalah bersikap berketurunan dan kekurangan faktor pembeku darah. Okay, even luka darah kecil pun dia boleh menyebabkan kematian. Okay, selalunya kalau nampak, kalau bukan sebab bukan sebab keturunan, dia maybe adalah sebab penyakit kencing manis. Okay, orang kencing manis ni dia ada masalah untuk recovery. Okay, recovery. Sebab dia punya vitamin, nutrient dia adalah tidak mencukupi. Alright, tidak mencukupi. So, selalunya hemofilia akan berlaku dalam kencing manis. Kalau yang bukan bersikap keturunan lah, bercirikan keturunan. Alright. Next is thrombosis, adalah pembentukan darah beku. So, thrombus ni maksudnya dia bukan berlaku ketika darah ataupun sel terluka ataupun tangan terluka. Tidak. Thrombosis berlaku di dalam, let's say, ni salur darah kita kan. Normal je sebenarnya. Tapi tiba-tiba, darah yang normal ni, dia jadi membeku di dalam sel tersebut. Dia tak normal. Dia tiba-tiba berlaku dalam, walaupun tak ada kerosakan dalam salur darah tersebut. Right? Yang ni kita panggil thrombosis. Di mana nanti kalau sangat banyak pembekuan darah dalam salur darah tersebut, dia akan block lah. Dia akan menyekat saluran darah tersebut. Alright. Okay, second is embolisme. Embolisme dengan kejap, chop. Yang tadi Nisa bagi tahu is embolisme. Sorry ya. Yang apa tu? Okay, ulang balik lah. Kejap.
Okay, kat sini is thrombosis. Okay, thrombosis adalah pembentukan darah beku. Pembentukan darah beku adalah disebabkan satu, pengaliran darah yang terlalu perlahan, dan lepas tu sebab terlalu perlahan kan, dia jadi traffic jam. So traffic jam jadikan dia punya darah mix together. Okay, jadi dia bekulah, dia terikat satu sama lain. Itu yang menyebabkan kerosakan dalam salur darah. Alright, senang cerita, thrombosis dia adalah sebab traffic jam dalam darah. Right. Okay, embolisme adalah apabila darah beku diangkut oleh aliran darah beku ini dikenali sebagai embolus. Okay, let's say dalam kita punya salur darah, tiba-tiba ada darah beku. Alright, darah beku. Okay, ada yang normal, dia tak ada beku. Okay, ketulan ni. So, ketulan ni kita panggil sebagai embolus. Alright, embolus. Okay, so sekiranya embolus ni, dia lekat dalam salur darah, so menyebabkan salur darah kita semakin kecil dan tak dapatlah darah yang lain nak lalu. So, kita panggil yang ni embolisme. Right? Yang setakat ni untuk chapter 10 part 1.